Selaras dengan proklamasi darurat ini, aspek kawalan sempadan negara juga akan diperketatkan dengan memberikan kuasa kepada anggota tentera selain polis dan immigration untuk menangkap parti dan sesiapa saja yang menceroboh sempadan negara. Selain itu, suatu ordinan juga boleh dimasyhurkan untuk meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan akta ini dalam membendung penularan COVID-19, dan ini termasuk meningkatkan penalti ataupun hukuman ke atas sesiapa yang melanggar undang-undang dan peraturan berkaitan pengawalan wabak COVID-19. Ordinan-ordinan yang bertujuan untuk memerangi sabotaj ekonomi, monopoli dan kenaikan harga barang secara keterlaluan dalam masa pandemik juga boleh dimasyhurkan oleh Sri Paduka Baginda. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan hukuman yang lebih berat boleh dikenakan untuk tujuan ini. Semua ordinan yang dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan diwartakan dan boleh diketahui oleh rakyat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam tempoh darurat ini juga, kuasa-kuasa eksekutif persekutuan akan meliputi apa-apa perkara dalam kuasa perundangan negeri, kecuali bagi apa-apa perkara hukum syarak ataupun adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Sabah ataupun Sarawak, agama, kewarganegaraan dan bahasa selaras dengan Fasal 6A Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang sehingga suatu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil tidak akan diadakan. Dalam keadaan biasa, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas kerusi disiharkan kosong. Pilihan raya negeri juga mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Sedangkan kita tahu rakyat pada masa ini tidak mahu pilihan raya diadakan untuk mengelakkan wabak COVID-19 merebak seperti yang berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Dan untuk menjamin pelaksanaan tempoh darurat dibuat secara adil dan telus, sebuah jawatan kuasa khas bebas akan ditubuhkan di bawah suatu ordinan untuk menasihati Sri Paduka Baginda sama ada darurat besar ini masih berlaku dalam persekutuan bagi meneruskan tempoh kuat kuasa proklamasi darurat atau menamatkan proklamasi lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, mutakhir ini terdapat pihak-pihak yang mendesak supaya pilihan raya diadakan. Saya tidak berniat untuk tidak mengadakan pilihan raya. Perkara utama yang menghalang saya daripada menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar membubarkan Parlimen untuk membolehkan pilihan raya diadakan ialah pandemik COVID-19. Keputusan untuk tidak mengadakan pilihan raya semasa pandemik COVID-19 ini masih menular ini adalah selaras dengan satu daripada 5 prinsip maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa ataupun hifzun nafs. Dan dalam konteks ini adalah menjadi kewajipan saya sebagai ketua kerajaan untuk menjaga nyawa rakyat dengan melindungi saudara dan saudari sekalian daripada jangkitan COVID-19 ini. Ini
adalah kemaslahatan yang paling utama yang dituntut oleh agama Islam. Justru saya memberikan komitmen yang tegas bahawa pilihan raya umum akan diadakan sebaik sahaja jawatan kuasa khas bebas yang akan ditubuhkan memperakukan bahawa wabak COVID-19 telah reda atau pulih sepenuhnya dan pilihan raya adalah selamat untuk diadakan. Pada masa itu terpulanglah kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang layak untuk mentadbir negara ini dan menjaga kebajikan saudara dan saudari sekalian. Inilah komitmen dan aku janji saya yang akan saya tunaikan insya-Allah. Bagi saya dalam keadaan negara dan rakyat yang sedang menghadapi satu mudarat besar ini, adalah amat penting semua ahli politik mengenepikan perbezaan masing-masing dan bersolidariti bersama rakyat. Bila tiba masa untuk berpolitik, maka berpolitiklah dengan penuh bertanggungjawab. Saya juga memberikan jaminan bahawa sepanjang tempoh darurat ini, Badan Kehakiman akan terus berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kerajaan Perikatan Nasional akan terus mempertahankan kebebasan Badan Kehakiman dan tidak akan sekali-kali mencampuri urusan mahkamah. The judiciary will continue to be the beacon of justice in our country, and I will never interfere in the business of the court. Aktiviti-aktiviti ekonomi juga akan terus berfungsi tertakluk pada SOP dan perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa. Kerajaan akan memastikan aktiviti ekonomi tidak terhenti agar rakyat mampu untuk terus bekerja dan perniagaan, perdagangan di industri dapat terus beroperasi seperti biasa. Kerajaan juga komited untuk memastikan amalan-amalan governance terbaik terus diamalkan sepanjang tempoh pelaksanaan darurat ini. Organisasi kawal selia negara yang diiktiraf di peringkat antarabangsa iaitu Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security serta Bursa Malaysia akan terus memainkan peranan mereka sebagai pemangkin, pengawal selia dan pemudah cara syarikat dan pasaran. Now, to all the stakeholders keenly monitoring what is happening in Malaysia, I emphasize that Malaysia is open for business. In facing these challenging times, this period of emergency will give us much needed calm and stability, as well as enable us to focus on economic recovery and regeneration. We remain committed to good governance in these times, and we have a robust and dynamic regulatory ecosystem. We must remember that the government has a stage strategy in place for economic recovery since March last year and were incorporated in the budget 2021. Continued stability, of course, will enable us to sustain and build upon the economic recovery trajectory we have been working hard for since last year. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya merayu saudara dan saudari sekalian supaya kekal tenang dan memberikan kepercayaan serta sokongan sepenuhnya kepada kerajaan untuk membendung penularan COVID-19 ini dengan lebih berkesan sepanjang tempoh darurat dilaksanakan. Saya juga menyeru kepada semua ahli politik, pemimpin masyarakat sivil, pertubuhan bukan kerajaan, badan-badan agama, belia, mahasiswa dan setiap lapisan masyarakat supaya bersatu dan berganding bahu dalam menghadapi situasi yang amat sukar ini. Yang penting matlamat kita hanyalah satu, iaitu kita mesti menang dalam memerangi COVID-19 ini. Marilah kita mengamalkan disiplin kendiri dengan lebih ketat sepanjang tempoh PKP dan darurat yang berkuat kuasa ini. Mudah-mudahan kita akan dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 dengan segera dan seterusnya mengurangkan tekanan
ke atas sistem kesihatan negara kita yang sedang terbeban dengan peningkatan kes-kes positif COVID-19 saban hari. Saya memberikan amaran keras sesiapa yang cuba mengganggu gugat usaha kerajaan untuk mengurus pandemik COVID-19 dan ekonomi negara akan diambil tindakan tegas demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Saya juga berharap agar para alim ulama dan pemimpin agama dapat mendoakan kesejahteraan negara kita dan mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada sebarang bala bencana. Saya bagi pihak kerajaan sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas keprihatinan dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memperkenankan pengisytiharan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan bagi menangani pandemik COVID-19 dengan lebih berkesan. Saya berdoa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, putra dan puteri tuanku, seluruh kerabat Duli tuanku dan sekalian rakyat jelata terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabak COVID-19 ini yang sedang pun melanda negara kita segera berakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.